Okay, Assalamualaikum and good afternoon. So untuk hari ni kita nak sambung kita punya lecture. So untuk chapter 3 kita dah masuk kepada 3.3. So 3.1 price, revenue, cost and profit function dah habis. Cari maximum, minimum, cost and maximum profit. And then last kali adalah consumer surplus and producer surplus. Okay, so dalam kelas kemarin kita belajarlah macam mana nak cari producer surplus and consumer surplus. So now kita nak masuk ataupun kita nak tengok satu lagi terms untuk chapter 3.3 iaitu market equilibrium point. So market equilibrium ni adalah apabila basically apabila supply and demand ni dia bertemu dekat satu pintasan ataupun intersection. So dia ada tiga, tapi sebenarnya tiga-tiga ni lebih kurang sama je lah. Yang pertama adalah market equilibrium point. So kalau point ni maksudnya dia mesti dalam bentuk coordinates. So maksudnya dia mesti ada nilai Y and dia mesti ada nilai X. So dia lah intersection point of supply and demand curve the market in a state of equilibrium. So dia samalah supply dengan demand tu sama. And then yang kedua dia adalah yang kita panggil sebagai market equilibrium quantity ataupun nilai X. So kalau dia suruh cari quantity maksudnya dia suruh cari X0. So yang ni maksudnya market quantity dalam state of equilibrium, quantity of product purchased by customer, consumer sama dengan quantity of product supplied by producer. So basically ni dia punya quantity dia samalah daripada consumer yang dibeli oleh consumer dengan yang dikeluarkan oleh producer. Dan yang ketiga adalah market equilibrium price. So kalau price basically adalah nilai Y. So yang ni maksudnya price dia dalam state of equilibrium. Maksudnya harga yang pengguna sanggup bayar sama dengan price yang pengeluar sanggup supply ataupun yang producer tu sanggup bagilah. So kalau daripada segi dia punya graph, so boleh tengok dekat mana market equilibrium ni adalah dekat sini . So dia adalah pintasan antara supply dengan demand. So kita boleh kata samalah dia punya producers dengan consumer tu dia sama berpuas hati dengan kuantiti ataupun dia punya harga. Okay. So now we go to the example. So the first question is the demand function and supply function in 100 of a firm that prints books are dx sama dengan 3/2 tolak x bahagi dengan 4 and sx sama dengan s²/2 respectively, where x is the number of books printed in thousand pula. X is 1000, find the market equilibrium, price and quantity. So basically dia nak dua benda lah, satu market price and yang kedua adalah quantity. So macam mana kita nak cari? So bila kita tengok tadi, market equilibrium ni adalah apabila dia punya supply dengan demand dia sama. Ataupun dia adalah intersection antara supply dengan demand. So basically kita kena equalkan demand dengan supply. Lepas tu kita masukkan je dia punya function 3/2 tolak x/4 sama dengan dia punya supply adalah x²/2. So daripada sini kita akan dapat dia punya nilai x lah biasanya.
sebab kita samakan dia punya Y kan. So you bolehlah selesaikan. So untuk memudahkan pengiraan, kita boleh darabkan dengan 4. So akan jadi 4, 12 bagi 2, 6 tolak X sama dengan X squared 2. Kita pindahkan semua sebelah kiri, akan jadi 2X square tambah X tolakkan dengan 6 equal to 0. Lepas tu kita factorize lah. So kita akan dapat 2X 2X tolak 3 darabkan dengan X tambah 2. So daripada sini kita akan dapat X sama dengan 2/2. X sama dengan negatif 2. Okay. So disebabkan kita punya X ni adalah kuantiti, so kuantiti tak boleh negatif. Kita akan reject lah negatif 2. So X ni dia automatic adalah dia punya kuantiti. So kita boleh kata market equilibrium quantity is 3/2 ataupun 1.5 unit. Okay, tapi dia suruh cari price juga kan. So untuk cari price kita masukkan je 3/2 ni dalam mana-mana equation. So katalah demand ataupun price dia tolak 3/2 bahagi dengan 4. Kita akan dapat berapa? 3/2 tolak 3/2 bahagi 4. Sembilan per 8 sama dengan akan dapat 9/8. So market equilibrium price is RM
9/8. RM1.12. Okay, next, given the demand function and supply, why the y is the price Rm. Okay, tapi dia dalam ini kan, Rm, so dalam ratus, so kena darab dengan 2. So jadi 1.1512. So dia jadi 112.5. So yang ni pun kita kena tukar sebab dia dalam thousand. 1.5, 1, 2, 3. 5. Okay, so saya terlupa lah tadi, dia dalam ratus, dia punya price and dia punya quantity dalam ribu. Okay, next example. So yang ni soalan yang sama juga, dia suruh cari demand, cari equilibrium price and quantity. Sama juga, samakan dia punya demand dengan supply. So 80 tolak 0.2 x squared sama dengan x tambah 50. 0 sama dengan x tambah 50 tolak 80 tambah 0.2 x kuasa 2. So akan jadi x 50 tolak 80 tolak 30 tambah 0.2 x squared. So 0.2 sama dengan berapa? 0.2. Sama dengan 1/5 kan. So darabkan dengan 5. Akan jadi 5x tolak 5 darab 3, 150 tambah x kuasa 2. Lepas tu kita factorize lah. X square tambah 5x tolak 150. So kita akan dapat 0 sama dengan x tolak 10 x tambah 15. So factorization ni you kena wajib tunjuk lah. Okay, jangan terus tekan calculator tiba-tiba dapat jawapan. So kita akan dapat x sama dengan 10 and then x sama dengan negatif 15. So yang positif kita, yang negatif kita reject. So market equilibrium. Quantity is 10 unit. And then nak cari dia punya price, masukkan je 10 ke dalam mana-mana function. So akan dapat 0.10 kuasa 2.
Okay, and then B is cash graph of dx and supply on the same graph, then shade the label region for the consumer surplus and producers surplus. So yang ni kita dah buat lah dalam kelas macam mana kita nak lukis graph demand and supply. So graph demand tadi sama dengan 80 tolak and then supply sama dengan X tambah 50. Okay, so katalah kita buat dia punya demand dulu. So demand graph dia adalah ke bawah. So kita kena carilah dia punya intercept. So kalau X kosong 80, kalau Y kosong darab 5, 80 bahagi 0.2, 400. So punca kuasa 400, X sama dengan 20 ataupun negatif 20. Okay, so nak demand punya function and then kita akan ada supply. So supply kita hanya ada X sahaja. So kalau Y sama dengan 0, X sama dengan 0, Y sama dengan 50. So yang intersection ni ataupun dia punya market equilibrium ni kita dah kira dah tadi, which is 10 dengan 60. So disuruh label CS dengan PS. So ambil pensel dan sketch lah. So label PS dengan CS. Okay. So inilah satu graf yang lengkap di mana dia punya pintasan X dengan Y dia semua ada. And then dia punya market equilibrium dia pun kita label lah. Then maka lengkap lah satu graf yang betul. And then make sure you label dia punya CS dengan PS. So cara nak lukis graf ni kita dah belajar lah dalam kelas. Cari dia punya intercept. And then label dekat dalam graf. Okay, so basically dia adalah samalah dengan apa? Kita label CS dengan PS yang kita belajar sebelum ni. Cuma kali ni dia mesti gabung dalam satu graph. Sebab tu dia kata on the same graph. Okay, and then calculate the consumer surplus. So yang ni kita kena tengok balik formula consumer surplus. Apa yang formula dia? Integrate dulu integrate. Kalau consumer demand tolak XY. So kita punya X adalah 10, demand tadi sama dengan 0.80 tolak 0.2 X kuasa 2 dx tolak 10 darab 6
10. And then integrate lah macam biasa. Integrate 80 dapat 80x, integrate 0.2 dapat 0.2x kuasa 3 bahagi dengan 3. Daripada 0 sampai 10 tolak dengan 600. Okay, then masukkanlah 80, 10 tolak 0.2 per 3, 10 kuasa 3 tolak 80 darabkan dengan 0 tolak 0.2 per 3, 0 kuasa 3 dan tolak dengan 600. Okay, lepas tu berapa jawapan ni? Boleh seorang kira tak? Tekan je calculator. Dekat sini yang cari dia punya jawapan. Tujuh tiga tiga poin tiga tiga. Okay, and then tulislah dia punya conclusion dia consumer surplus bla bla bla. Bukan. Itu jumlah integrate. Oh, jumlah integrate. Tak tolak lagi Kalau tolak 600 jadi 100 tak? 100. Betul. Kalau salah bagi tahu. Okay. And then untuk producer surplus, so benda yang sama lah. Cuma kali ni kita guna supply punya function X tambah 50. So ini akan dapat 600 tolak X kuasa 2 bahagi 2 tambah 50 X daripada 0 sampai 10. Okay, so ini boleh tolong kira juga. Kira je daripada integration 50. And then telah conclusion dia. The producer surplus is RM 50. Okay, so basically yang CS dengan PS ni sama je lah yang kita belajar dalam kelas tu. So yang lain mungkin dekat cari dia punya market equilibrium dengan market equilibrium price, quantity dengan point. Okay, so you kena berhati-hatilah dekat tiga benda ni. Sebab dalam soalan mungkin dia tanya quantity. So you kena bagi nilai X. Jangan bagi dua-dua. Ataupun dia kata cari market equilibrium price. So kamu kena bagi nilai Y. Jangan bagi dua-dua. Ataupun dia suruh bagi market equilibrium point. So ini you kena bagi dalam bentuk coordinates lah. X dengan Y. Okay, so kena berhati-hati. Walaupun basically tiga-tiga ni adalah market equilibrium kan. Tapi kena tengok dia nak point ke, dia nak quantity ke, dia nak price.
So yang tu je lah yang lain. Yang lain cari CS dengan PS tu sama je dengan sebelum ni. Okay, so itu untuk chapter yang ketiga. So basically kita dah habis lah chapter yang ketiga. So nanti boleh proceed dengan tutorial punya question sampai habis. Question 12, soalan tutorial pun ada 12 sampai 16 ke 17. Tak banyak lah soalan dia. Okay. So now since kita ada masa lagi, lebih kurang setengah jam lagi. So kita nak masuk chapter yang ke-4. So nanti boleh start lah print out nota chapter 4. Okay. So untuk chapter yang keempat ni, kita dah masuk kepada data organization and description ataupun kita dah masuk kepada bahagian statistik. Okay. Chapter 1, 2 dengan 3 dia adalah kategori calculus. Di mana kita belajar cara nak differentiate and cara nak integrate. Tapi start daripada chapter 4 sampai chapter 7 ke chapter 8. Chapter 7, 8, chapter 7 kot. Dia dah masuk kepada bahagian ataupun kategori statistik. So you kena faham lah dalam matematik ni ada banyak kategori ataupun banyak bahagian. So, kita ada algebra, kita ada calculus, kita ada statistik dan banyak lagi. Tapi basically ketiga-tiga ni adalah bahagian ataupun kita panggil sebagai basic ataupun asas kepada matematik. So algebra ni adalah macam mana kita nak tambah tolak darab bahagi ataupun kita nak cari dia punya nilai X. So yang ni memang paling basic lah. So daripada you I think daripada sekolah menengah you akan belajar algebra ni. So yang ni sangat-sangat penting. Kalau you nak pandai matematik, actually you kena pandai algebra je. Kalau you pandai algebra, bagilah apa-apa pun you boleh buat. Tetapi masalah pelajar kita adalah dia lemah algebra. Maksudnya dia tak tahu nak solving equation. Maksudnya cari nilai X pun dia tak pandai. Sebab basically kita, apa yang kita belajar semua ni kita mencari nilai X lah sebenarnya. So kenapa benda ni susah? Sebab kamu tak pandai algebra ni. Okay, jadi dia susah sebab tu dia jadi susah. Tapi siapa yang pandai algebra ni dia tak ada masalah. Okay, so kita akan masuk kepada calculus. Calculus ni yang differentiate, integrate, limit dan sebagainya. Statistik ni yang kita nak belajar lah daripada chapter 4 sampai habis. And statistik ni sangat-sangat berkait rapat dengan accounting lah. Okay. Okay, so dalam chapter yang keempat ni kita ada 5 subtopik. Yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah data organization, and yang ketiga adalah measures of central tendency for ungrouped data, measures of dispersion and skewness, and exploratory data analysis. Okay, so yang saya ajar ni mungkin dia berbeza sikit dalam nota kuliah. Jadi bolehlah catat sikit mana yang tak ada sebab banyak yang tak ada. So first kali adalah kita nak tengok apa iaitu statistik. So statistik ni adalah scientific method of collecting, analyzing and interpreting data to assist in making decision. So benda ni ataupun statistik ni you akan guna sampailah you habis your study. Maksudnya bukannya sampai matrik je. Kamu masuk degree, sambung master, sambung PhD memang kamu guna statistik.
Tak kisahlah you ambil course apa pun. You ambil course biology ke, tapi tak adalah kan. Tapi contohlah katalah you ambil course yang tak berkaitan dengan matematik pun, you akan jumpa juga statistik. Kenapa? Sebab statistik ni adalah basically ada salah satu cara untuk kita collecting, analysing and inputting data to assist in making decision. So benda ni akan gunakan dalam research. Okay, setiap kali bila you masuk degree nanti you kena ada final year project. So final year project ni you akan gunakan statistik lah. Macam mana you nak buat keputusan ataupun nak buat satu kajian. Dan nak sambung master lagilah you kena buat thesis ataupun buat thesis lah. So you akan guna statistik. You buat PhD lagilah you gunakan statistik. Jadi topik ni sebenarnya sangat-sangat penting. Saya rasa antara yang paling penting lah dalam semua topik yang kita ada. Sebab regardless of what course yang you ambil, you akan guna benda ni. Okay. And saya sebenarnya menyesal lah saya tak belajar betul-betul dulu statistik ni. Sebab dia akan membantu kamu especially nak buat kajian nanti, final year project. Okay. So statistik ni dia ada banyak kegunaan. Okay. Dia bukannya dari segi matematik saja. In real life, I think most of the things yang you nampak semua adalah statistik. Sebagai contoh, kalau yang paling dekat mungkin dari segi bisnes, so you nak buat survey pun you akan gunakan statistik. You nak tahu opinion ataupun pendapat, mungkin you ada coffee ataupun syarikat apa-apa, so you nak tahu adakah kamu punya produk tu orang suka ataupun tidak, then you guna statistik. Dari segi education, kita nak analyse student performance, so guna statistik. Kita nak tahu pelajar punya concerning canteen food, even cost makanan semua tu guna statistik. And then kita ada juga statistical modelling. So yang ni salah satu daripada statistik punya cabang lah, iaitu modelling. So yang ni kita nak predict weather, kita nak predict winner for election. So even kalau you sambung course microbiologist kan, microbiologist ke? Meteorologist, you akan guna statistik juga. And then untuk election pun sebenarnya kita guna statistik lah. So yang you tengok siapa menang siapa kalah tu semuanya adalah gunakan statistik. So this is a very broad punya mathematical cabang. Okay. Okay. Next, kita akan pergi kepada data. So data ni adalah collection of observation, measurement of information obtained from a study. So data sekarang adalah the new, kita panggil sebagai the new currency lah sebenarnya. Mungkin kalau you perasan kenapa aplikasi ataupun macam TikTok, Facebook, Instagram semua, dia bagi free je kamu guna. Google, semua benda ni dia guna free je. Kamu guna free. Tapi sebenarnya dia tak free. Apa yang dia ambil sebenarnya, dia ambil kamu punya data. Sebab tu saya kata data ni is the new currency. Sebab apa? Kalau you fikir logik, kalau Facebook tu dia charge setiap orang yang nak guna, mesti dia lagi dapat banyak keuntungan. Tapi sebenarnya dia tak charge pun. Sebab apa? Dia nak data kamu. Okay? Sebab tu data sekarang lah, sebab digital kan. Dulu mungkin tak ni sangat, tapi sekarang kita banyak guna digital. So dia akan ambil kamu punya data lah sebenarnya. Kamu masuk TikTok apa semua, walaupun kamu katakan alah percuma je, bukan kena bayar, tapi dia ambil kamu punya data. And benda ni dia boleh ambil lah sebab apa? Kamu dah setuju dengan terms and condition dia. So data ni dia adalah observation ataupun measurement of information daripada study. Data values the variable of the studies can assume may be obtained from a survey or experiment. Each value in data is called a data value or datum. So untuk statistik ni, data is very very important sebab yang ni yang kita nak study. Okay, next kamu kena tahu berkaitan dengan population and sample. So population and sample, apa tu population? Population tu basically adalah
collection of element of interest. So maksudnya kalau nak senang, kita kata population ni adalah pelajar matrikulasi. Okay. Ataupun pelajar matrikulasi Labuan contohnya. And then kita akan ada sample. Sample adalah selection of a few elements from this population. So maksudnya dia akan ambil beberapa orang untuk jadikan sebagai sampel. So mungkin sampel ni adalah pelajar account. Okay. Okay. Population adalah contohnya pelajar matrikulasi Labuan. Sampel adalah pelajar account. Ataupun population kita ambil pelajar account, dia punya sampel mungkin pelajar A07. So itu adalah beza antara population dengan sampel. So population ni dia akan lebih besar ataupun lebih ramai daripada sampel. Tu senang ceritalah. Okay. So kalau kita tengok example, a survey was made regarding the method of study used by 100 of 700 matriculation students from a certain college. So daripada sini kita tahulah 700 ni sebenarnya adalah dia punya population. So dia hanya ambil 100 saja. So ini adalah sampel. Okay, ataupun an economy lecturer conduct study on food expenses in a fasting month between male and female student from his class. About 10 male student and 10 female student are chosen at random for study. State so basically dia punya population dia adalah male and female student. Tapi tak tahulah kat mana, mungkin kat universiti ke. So dia punya sampel dia ambil 10 male and 10 female. Okay, so itulah beza antara population and sample. Population tu dia keseluruhan. Oi Linda, fokus. Population tu adalah yang ramai. Sampel tu adalah hanya beberapa orang sahaja kita ambil. Okay, so itu adalah population and sample. Next kita nak tengok kepada census. Okay, so census ni apa? Census ni basically adalah collection data relating to an entire population. So bila you nak buat kajian, you kena buat census lah, okay? Tetapi census ni dia tak possible ataupun dia impossible. Kenapa? Sebab dia ada banyak concern. Contoh macam dia punya expenses ataupun masa dan size of the population. It's not possible to use the entire population for a statistical study, therefore researcher use sample. So kenapa sample dengan population ni kena faham? Sebab kita tak boleh nak buat kajian untuk semua population, especially kalau population tu besar. Contohnya population kita adalah pelajar matrikulasi. So pelajar matrikulasi tu terlalu ramai, satu Malaysia kan. Jadi kebanyakannya dia akan buat sampel. So mungkin dia akan ambil daripada matrikulasi Labuan sahaja. Tapi apa maksud census ni adalah dia akan ambil data untuk entire population. Which is susah nak buat. So kebiasaannya kita akan gunakan sampel. Okay, and then next adalah parameter. So parameter ni apa? Parameter ni adalah satu yang kita panggil sebagai numerical measurement. Contohnya macam mean, mode, variance dan sebagainya. So yang ini mungkin pernah dengar lah, mean, purata, mode, variasi, standard deviation. So itu yang kita panggil sebagai parameter. Okay, so kalau tak faham apa itu parameter, contohnya macam ni. Okay, katalah kita ada average test score of all student in a class. Okay, so ini adalah parameter. So apa yang parameter? Parameter dia adalah purata. Okay, sebab you tak boleh nak you cakap okay ini adalah test score untuk semua student A07. So you nak tengok apa? Takkan you nak senaraikan je, macam tu tak ada function lah you collect data. Maksudnya you ada semua data
Contohnya markah UPS untuk kelas A07. So you nak tengok apa? You nak tengok dia punya purata ke? You nak tengok dia punya mode ke? Nak tengok dia punya variance ke? Nak tengok dia punya apa-apalah. Tapi itu adalah parameter. So population describe all student in the class. The data is collected from every member of the population. Average ni adalah dia punya measurement ataupun dia punya parameter. So apa yang kita nak tengok itu adalah parameter. Okay, next. Dalam statistik kita akan ada dua yang paling popular lah. Yang pertama adalah deskriptif, yang kedua adalah inferential statistik. So apa beza dia? Deskriptif data ni basically kita akan describe dia. Contohnya macam okay, kita kena contoh tadilah markah UPS A08. So bila you ambil data A08, you adalah markah dia, markah UPS dia. So kalau kita guna deskriptif data, apa yang kita buat, kita akan describe dia. So maksudnya kita akan bagi tahu lah, okay, siapa yang pelajar yang dapat markah paling tinggi, siapa pelajar yang dapat markah yang rendah, siapa pelajar yang dapat pertengahan dan sebagainya. So you describe sahaja dia punya data. Tapi kalau inferential statistic, basically you akan tengok dia punya relationship ataupun dia punya perhubungan. Contohnya macam you kata okay, A08 purata pelajar mendapat markah adalah 10/15. Lepas tu punya cakap okay, kenapa ramai dapat 10/15? Sebab diorang tak study. So itu adalah inferential statistic. Maksudnya you buat conclusion ataupun you buat prediction lah. Okay. So itu adalah beza antara deskriptif dengan inferential. So kalau you tengok dia punya example, so basically deskriptif ni contohnya macam national census conducted by Malaysian government every 10 years. So daripada keputusan ni dia bagi tahulah okay, apakah purata umur, purata income and purata ada karakteristik of Malaysian population. So result ni biasanya can be presented in the form of chart, graph or table. Okay, so basically dia describe je lah okay, apa purata umur, purata income and apa dia punya karakteristik. Tapi kalau inferential statistic, you kena buat mungkin you kena buat prediction. Contohnya macam yang ni kan Department of Economic predicts the population of police in 2032 will be 1 million people. So this is the prediction for a future. So maksudnya dia buat inference ataupun dia buat prediction. So itulah beza antara deskriptif dengan inferential statistic. So you boleh bacalah. Basically untuk deskriptif ni you hanya collect data, lepas tu you buat description, dia bagi tahulah okay, apa dia punya purata, apa dia punya mean, mode dan sebagainya. Tapi inferential kita kena buat contoh macam relationship and making prediction. Kenapa dia dua? Okay, next kita pergi kepada variable. So apa itu variable? So variable ni kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. So yang ni mungkin you pernah you belajarlah masa form 4 ke form 5 dulu. Variable ni kita boleh bahagi kepada dua, iaitu kuantitatif. I'm not sure dalam bahasa Melayu dia apa. I think sama kot, kuantitatif. Yang kedua adalah kualitatif ataupun categorical. So kalau you selalu dengar orang cakap kuanti dengan kuali. So kuanti ni dia ada dua, satu discrete, satu lagi continuous. Discrete tu adalah contoh macam number of houses, number of cars, number of accident. Continuous tu adalah contoh macam panjang, umur, tinggi, masa, saiz kasut. Itu adalah continuous data. Kuali ni adalah benda yang dia tak boleh nak letak dalam bentuk nombor. Contoh macam brand of computer. So brand of computer kita ada Asus, Acer, lagi Lenovo.
So dia tak boleh nak bagi macam brand komputer 1, 2 tak. Dia adalah apa? Kategori lah. Contoh macam hair color kan, hitam, coklat. Gender lelaki, perempuan. Dia tak ada gender 1, gender 2. Tak ada. So kalau kuanti tu you boleh label dalam nombor, yang kuali ni you kena tak boleh dalam nombor. So yang ni lebih detail. Quantitative can be measured atau counted numerically. Macam saya cakap tadi lah, dia boleh diletakkan ataupun dia boleh bagi nombor. So yang benda ni kita akan panggil sebagai quantitative data. Qualitative data benda yang tak boleh dibagi nombor lah, numerical categories. Contoh macam tadi lah, type of jobs, academic qualification, color of cars. Okay, and then quantitative dia akan terbahagi kepada dua, satu discrete, satu lagi adalah continuous. So apa beza dia? Untuk discrete, dia boleh dikira, okay. Contoh macam number of cars kan, so dia adalah discrete. Number of student, dia discrete. Number of accident pun adalah discrete. Continuous ni dia adalah infinite number of values between any two specific values. They are obtained by measuring and often include fraction and decimal. So kebiasaannya apabila benda tu boleh dinilai ataupun diberi number dalam bentuk decimal. Contoh macam panjang kan kita ada 11.3 cm, 12.5 itu adalah continuous. Macam room temperature kadang-kadang kita ada 37.5, itu biasanya adalah continuous. Tapi ada je continuous yang tidak melibatkan decimal. Contohnya macam saiz kasut. Tapi saiz kasut pun ada kan 9.5. Tu dikira continuous lah. Okay. Okay, and then next kita ada, so itu adalah jenis-jenis variable. Kita ada quanti and kita ada quali. Okay, next adalah level of measurement. So level of measurement ni adalah apa? Macam mana kita, so let's say kita nak buat kajian. So bila kita nak buat kajian, kita boleh, kita kena measure dia lah, okay? Ataupun kita kena kategorikan dia, ataupun kita kena kira dia menggunakan 4 cara. Okay, so ada 4 cara. Yang pertama adalah nominal, ordinal, interval and ratio. So apa benda yang keempat-empat ni? So kita tengok one by one. Okay, yang pertama adalah nominal. So nominal ni basically adalah dia tak boleh dirankingkan. Okay, contoh macam gender kan, gender kita lelaki perempuan, ataupun nationality, religion ataupun eye color. So dia tak boleh nak rankingkan. So ini adalah kita panggil sebagai nominal. Yang kedua adalah ordinal. So ordinal ni kita boleh rankingkan. Contoh macam grade student, ranking of badminton players and rating scale, poor, good and bad, poor, good, very good dan sebagainya. And then kita ada interval. So interval ni biasanya dia melibatkan interval lah. Contoh macam temperature. Temperature kan kita ada, okay, katalah demam 37 sampai 40. So bawah daripada 37.5 tak demam. So itu adalah interval. Ataupun pH. pH value ni ada dia punya pH kan, kalau acid atas daripada berapa 7 So bawah daripada 7 dia adalah alkali. And IQ test, IQ test pun kalau atas daripada 100 contoh atas daripada 100 adalah genius. So itu adalah interval. And then yang last sekali adalah ratio. Ratio ni adalah dia lebih kurang macam yang pertama tadi, tapi dia ada zero. Okay, dia ada zero. Maksudnya dia boleh, height dia boleh zero, weight dia boleh zero, time dia pun boleh zero, age dia pun boleh zero. Okay, next kita pergi kepada data collection and sampling method. Yang tadi macam mana kita nak kira, tapi sekarang kita nak tengok macam mana kita nak sampling. Okay, so kalau tadi kan kita ada kan cara nak buat
perbezaan antara population and sampling. So macam mana kita nak buat sampling tu pun ada dia punya cara. So kebiasaannya kita akan gunakan survey and observation. Okay. Tapi macam mana cara, dia ada 4 cara iaitu random, systematic, stratified and cluster sampling. So maksudnya kita tak bolehlah sesuka hati nak buat sampling ni, you kena ada cara dia. Yang pertama adalah random sampling. So yang ni yang selalu kita buat lah. Okay. Contohnya macam kalau you perasan masa dekat dalam group Telegram tu ramai yang buat survey kan. So yang tu basically dia random je lah, maksudnya siapa-siapa je boleh isi Google Form tu. Dia tak katalah okay hanya pelajar account sahaja boleh isi, itu bukan random lah. Tapi random sampling ni actually siapa-siapa je boleh. And selalulah yang kita buat. Selalu kita buat random. Yang kedua adalah systematic sampling. So yang ni sample obtained by selecting every K member of the population where K is a counting number. So dia ada dia punya kiraan lah. Macam mana kita nak pilih sampling kita. Okay, yang ketiga adalah stratified. Stratified ni adalah kita bahagikan population tu kepada beberapa kategori. So mungkin kita boleh kategorikan pelajar account, pelajar sains, pelajar program 4 tahun dan sebagainya. So tu ada stratified sampling. And yang keempat adalah cluster. So cluster ni dia mengikut cluster. And cluster ni adalah secara random lah. So mungkin dia bahagikan kepada pelajar yang pelajar yang rambut hitam dengan pelajar yang rambut coklat. Sebagai contoh. Itu adalah dipanggil sebagai cluster sampling. Dia clusterkan dia tapi secara random lah. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. So yang ni dah habis lah chapter 4. So chapter 4.1 ni dia banyak kepada definition ataupun introduction kepada statistik. Dia tak banyak pengiraan. 4.2 ataupun subtopik yang kedua barulah kita akan buat sedikit pengiraan. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Thank you very much and see you on the next class. Thank you, sir. Yes, sir.